أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, pertamanya kita menyatakan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam program Kelantan Berhikayat yang dibawakan oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan. Sebelum itu tuan-tuan sekalian, kita menyatakan syukur juga kepada Allah kerana pada minggu ini kita menyambut Maulid Nabi SAW, dan khusus untuk rakyat Kelantan, kerana hari ini 21 Oktober adalah hari ulang tahun yang ke-31 membangun bersama Islam. Mudah-mudahan sambutan ulang tahun ke-31 ini memberikan pada kita kekuatan dan juga manfaat dalam kita dalam rangka kita untuk membolehkan Islam tertegak di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik tuan-tuan sekalian, kita balik kepada pembacaan manuskrip kita, ringkasan tarikh Kelantan, di mana dalam perbincangan lepas ada dua peristiwa besar yang dikemukakan oleh penulis, iaitu pertama berkaitan dengan pemberontakan ataupun pergeseran politik yang berlaku di antara Raja Penambang, Raja Banggul dan juga Raja Kapal Laut yang merebut takhta kerajaan negeri Kelantan, dan akhirnya Tengku Temenggung, iaitu Long Senik Mulut Merah, telah diiktiraf oleh Siam sebagai Sultan Kelantan yang baru menggantikan Sultan sebelumnya, Sultan Muhammad yang pertama. Dan Sultan Long Senik ini bergelar dengan gelaran Sultan Muhammad yang kedua. Kemudian anak-anak raja atau putera-putera raja yang terlibat dalam pergolakan itu telah dibawa ke Legor, di mana dua orang daripada mereka telah ditabalkan menjadi raja di Noncik dan juga Patani. Kemudian kisah yang kedua ialah berkenaan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Raja Muda Bukit. Raja Muda Bukit ni ialah raja yang menggantikan Raja Bukit sebelumnya, iaitu Long Yusuf. Long Yusuf ni lah ayahanda saudara kepada Sultan Muhammad yang kedua. Artinya Raja Muda ini ialah sepupunya yang juga merupakan iparnya, kerana anak-ananda kepada Long Yusuf telah dijadikan raja perempuan oleh Sultan Muhammad yang kedua. Baik, selepas kita mengikuti kisah pemberontakan, dua pemberontakan tersebut, insya-Allah malam ni kita akan menyambung pada kisah yang baru, iaitu berkenaan dengan putera-putera Sultan Muhammad yang kedua. Syahdan, maka tersebutlah perkataan yang Maha Mulia Raja Kelantan. Raja Kelantan ni maknanya dia merujuk kepada Sultan Muhammad yang kedua. Setelah besarlah puteranya Long Ahmad dikira beri isteri sementara dahulu. Maknanya kisahnya Sultan Muhammad yang kedua ini ada seorang putera bernama Long Ahmad. Long Ahmad. Biasanya Long Ahmad tu dikenali sebagai Long Sulong. Long Sulong. Selepas itu besarlah Long Sulong ini, lalu dikira temannya diaturkan supaya berkahwin, beri isteri sementara dahulu, dapatlah seorang isteri kan. Dan Raja Penambang pun mendapat juga putera laki-laki dinamakan Long Besar. Diambil pelihara oleh Yang Maha Mulia sebulan dua, balik duduk Penambang dengan ayahandanya 2-3 bulan datang ke Kota Baru kepada Raja Kelantan. Demikianlah. Jadi kata dia,
Raja Muda Penambang. Raja Muda Penambang ni ialah saudara kepada Sultan Muhammad yang kedua. Juga ada dapat seorang putera yang bernama Long Besar. Jadi Long Besar ni daripada kecil dijadikan anak angkat oleh Sultan Muhammad yang kedua. Jadi dia gili-gili lah, duduk rumah ayah dia 2 bulan. Lepas tu balik duduk kat istana Sultan 2 bulan. Gili-gili. Ulang-alik begitulah. Dan Raja Kelantan dipinangkan anak Raja Kelucur hendak kahwin dengan Tuan Muda Long Ahmad. Anak Raja Muda Padang Kelucur. Dia dulu Padang Kelucur ni dia ada raja. Ada raja juga Padang Kelucur. Dia Raja Muda Padang Kelucur. Cuma kita kena cek siapakah yang bergelar Raja Muda Padang Kelucur ini. Jadi anak Long Ahmad ni, Tuan Muda Long Ahmad ni adalah anak anda kepada Raja Kelantan, telah dipinangkan untuk dia anak Raja Padang Kelucur. Padang Kelucur. Kan? Setelah selesai kira, lalu dikerja pula seperti adat raja-raja. Setelah sempurna hari baik, lalu dikahwin. Apabila sampai 3 hari dipermandikan seperti adatnya juga. Adapun Raja Kelantan muafakatlah dengan adinda dan ananda dan kerabat-kerabat membuat pekerjaan. Dan mana yang patut disuruh diberi perintah. Mana yang disuruh perintah, diberi perintah. Mana-mana daerah, demikianlah kebaikan. Mana-mana daerah, diberi perintah mana-mana daerah. Demikianlah kebaikan Raja Kelantan itu. Adapun sifat Raja Kelantan itu, mukanya bulat daun sirih. Warna tubuhnya putih kuning, telinganya besar, tubuh 4 segi dan dadanya bidang. Dan pandangan tubuhnya juli tinggi. Juli tinggi. Suaranya deras. Apabila bersabda, gemercanglah tubuhnya. Apabila dimurka kepada hamba-hambanya dengan sendawa pun gementarlah sekalian tulang. Maka amallah rakyat. Semakin hari bertambah ramai negerinya. Dan saudagar Cina pun bertambahlah adanya. Jadi dia mengisahkan kali ini perkahwinan Tengku Muda Long Ahmad dengan Raja Padang Kelucur. Maka bila semua diatur baik, lalu berlangsunglah majlis perkahwinan itu mengikut adat istiadat raja-raja. Kan? Jadi raja pun berpuas muafakatlah dengan semua saudara mara dia, adik-beradik, dan anak-anak dan kerabat-kerabat untuk diaturkan majlis pesta perkahwinan itu. Kemudian disebut tentang perihal Raja Kelantan ataupun Sultan Muhammad yang kedua itu, bagaimana postur tubuhnya, hal keadaan dia kan. Disebut sini, kata dia, adapun sifat Raja Kelantan itu mukanya bulat daun sirih. Mana kalau bulat daun sirih itu bujur lah kan. Biasa daun sirih itu bukan bulat, bujur. Kalau bulat daun sirih itu maknanya bujur. Warna tubuhnya putih kuning. Mana orang Melayu ni kan, warna orang Melayu putih kuning. Telinganya besar. Telinga dia besar. Ada ke orang telinga dia besar kan. Tubuhnya 4 segi. Maknanya kita kata apa, tubuh 4 segi kan. Jadi tubuh dia tu sasa lah kita kata kan. Tubuhnya 4 segi. Dadanya bidang. Dada pula bidang luas. Pandangan tubuhnya juli tinggi. Mana tubuh dia ni orang Melayu, orang Kelantan panggil apa? Apa ni? Lanjar kan, lanjar gitu. Tubuh dia tinggi sikit kan, tinggi. Suaranya deras, maknanya kuat suara dia. Bila bersabda gemercanglah tubuhnya. Bila dia bercakap tu maknanya nampak dia punya kesungguhan tu. Apabila dimurka kepada hamba-hambanya dengan sendawa pun gementarlah sekalian tulangnya. Jadi kehebatan tu digambarkan sampai begitu kan. Kalau dia dah marah, dia sendawa pun orang takut. Maka amallah rakyat. Kerana raja ni hebat, maka amallah rakyat negeri. Makin hari bertambah ramailah negerinya. Mana orang tu makin ramai duduk di Kota Baru. Dah negerinya tu di Kota Baru. Mana orang Kelantan yang duduk dekat-dekat pinggir-pinggir bandar yang jauh-jauh ni, semua pindah duduk Kota Baru. Sebab kerana rajanya
yang adil dan keadaan yang aman itu. Kan? Kemudian saudagar Cina pun bertambah adanya. Jadi orang Cina pun ramai mari berniaga di Kelantan. Hatta tersebutlah Tengku Muda Long Ahmad, putera yang maha mulia raja. Telah berapa lamanya banyaklah Tengku Muda Ahmad mendapat puteranya laki-laki dan perempuan. Jadi bila dah berkahwin ni dengan anak Raja Kelocor ni kan, maka Long Ahmad pun dapatlah beberapa orang anak. Dapat banyaklah Tengku Muda Long Ahmad mendapat putera laki-laki dan perempuan. Jadi ramailah dapat anak dia ramai. Tapi memang Tengku Long Ahmad ataupun Sultan Ahmad ni baginda mempunyai anak yang sangat ramai. Anak yang sangat ramai, saya rasa hampir 20 orang anak dia. Dan Raja Patani dapatlah puteranya dengan raja perempuan. Dua orang tuanya pun bernama, laki-laki bernama Tuan Timun yang muda, perempuan bernama Tengku Embong. Demikianlah adanya. Jadi Raja Patani itu siapa? Iaitu Sultan Muhammad. Yang dulu Sultan Muhammad lah Tengku Long Besar atau Tuan Besar. Tuan Besar Raja Kampung Laut. Ananda kepada Long Ismail. Long Ismail ni adik-beradik dengan Sultan Muhammad yang pertama. Ananda kepada Long Yunus. Jadi salah seorang putera Long Yunus ini nama dia Long Ismail, jadi Raja Kampung Laut. Kemudian anandanya jadi Raja Muda Kampung Laut juga, dan bergelar Tuan Besar kerana dikatakan beliau menjadi Menteri Besar Kelantan atau Perdana Menteri ketika zaman Long Zainal ataupun di hujung zaman Sultan Muhammad yang pertama. Lalu dikenal sebagai Tuan Besar. Bila berlaku konflik politik ini, sebagai tersebut dalam siri yang lepas, Long Muhammad ni ataupun Tuan Besar dibawa oleh Raja Legor ke Bangkok, kemudian ke Legor dan dirajakan di Patani. Jadi Raja Patani. Jadi kita dah dapat makluman yang dalam siri lepas bagaimana Raja Long Muhammad ini kemudian mengahwinkan puteranya dengan puteri Long Sultan Muhammad kedua kan. Jadi salah seorang daripada salah seorang daripada putera kepada Raja Patani itu bernama Tuan Timun. Tuan Timun. Kemudian seorang anak perempuan namanya Tengku Embong. Jadi Sultan Muhammad ni kiranya sepupu kepada Sultan Muhammad yang kedua. Sultan Muhammad Patani sepupu kepada Sultan Muhammad yang kedua. Jadi Sultan Muhammad yang kedua mendapat putera bernama Long Ahmad. Adapun Sultan Muhammad Patani ni mendapat putera bernama Tuan Timun dan seorang puteri bernama Tengku Embong. Adapun putera Tengku Muda Long Ahmad dengan isterinya yang tua. Yang tuanya laki-laki. Jadi Long Ahmad dengan isterinya ada anak-anak, iaitu yang pertama yang laki-laki, yang tua laki-laki bernama tubuhnya Tuan Long Kundur. Jadi putera yang pertama yang sulung daripada Tengku Long Ahmad ni bernama Tuan Kundur. Artinya Tuan Kundur ni cucunda kepada Sultan Muhammad yang kedua. Yang keduanya bernama Tuan Biru, perempuan. Yang ketiga bernama Tengku Putih. Dan yang keempat bernama Tengku Besar Maimunah. Dan yang kelima bernama Tengku Puteri. Dan yang keenam bernama Long Ismail. Dan yang ketujuh bernama Tengku Bongsu. Inilah yang dapat tahu anak-anak sama raja itu, anak gahara dan juga anak tidak sama tara. Itu Long Saleh 1,000, Long Muhammad 1,000, Tuan Long Idris 1,000, Tuan Long Sulaiman 1,000, Tengku Minah dan Tengku Limah 1,000, Tuan Long Muhammad dan Tuan Tengah perempuan, dan Tengku Merah perempuan, dan Tengku Zainab, dan Tengku Safiah, dan Tengku Ibrahim 1,000. Tengku Besar Tuan Suh dan Tengku Cik Abdullah dan Tengku Abdul Rahman 1,000, dan Tengku Som 1,000, dan Tengku Yaakob 1,000. Demikianlah. Demikianlah. Jadi anak dia teramai kan. Jadi di sini
disebutkan bahawa anak-anda kepada Tengku Muda Long Ahmad ini ataupun cucunda kepada Sultan Muhammad yang kedua melalui Long Ahmad, ada berapa anak tadi kan? Yang pertama kata dia yang paling tua seorang lelaki bernama Long Kundur. Ni anak dengan isterinya yang disebut anak-anda kepada Raja Kelocor itu. Raja Kelocor. Jadi yang pertama Tuan Long Kundur laki-laki, yang kedua Tuan Biru perempuan, dan yang ketiga Tengku Putih, yang keempat Tengku Besar Maimunah, dan yang kelima Tengku Puteri. Artinya seorang laki-laki ada 4 orang perempuan. Dan yang keenam Long Ismail. Long Ismail itu anak laki-laki lagi. Yang ketujuh Tengku Bongsu perempuan. Tengku Bongsu ni pun perempuan. Inilah yang dapat tahu anak sama raja itu, anak tak sama, dapat tahu anak sama raja, iaitu anak Gahara. Jadi anak raja ni maknanya anak Tengku Long Ahmad ini dengan isterinya yang pertama, isteri yang dikatakan anak kepada Raja pada Kelocor itu dikira sebagai anak Gahara ataupun yang sama dua-duanya keturunan raja. Dan anak tidak sama tara. Anak tak sama tara ni artinya anak dengan ibu-ibu yang lain. Ada beberapa ibu kat sini kan. Jadi tadi sudah ada 7 orang daripada ibu yang pertama, 7 orang anak. Jadi semua ni anak-anak Gahara. Kemudian anak-anak yang dikira bukan anak Gahara atau biasa sebut anak Gondik dan sebagainya, ataupun anak yang ibunya itu bukan daripada keturunan raja. Yang pertama Long Saleh. Long Saleh 1 ibu. Anak yang ke-8 Long Saleh 1 ibu. Kemudian yang ke-9 Tuan Long Muhammad 1 ibu, ibu yang lain. Kemudian Tuan Long Idris, anak yang ke-10 Tuan Long Idris 1 ibu, ibu lain lagi. Dan yang ke-11 Tuan Long Sulaiman 1 ibu. Jadi yang ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 ni semuanya berlainan ibu. Kan? Berlainan ibu. Kemudian yang ke-12 Tengku Minah dan Tengku Limah yang ke-13 1 ibu. Artinya Tengku Minah dan Tengku Limah ni adik-beradik seibu sebapa. 13. Kemudian yang ke-14 Tuan Long Muhammad. Ni laki-laki. Yang ke-15 Tengku Tengah perempuan. Yang ke-16 Tengku Merah perempuan. Yang ke-17 Tengku Zainab pun perempuan. Kemudian yang ke-18 Tengku Safiah perempuan. Yang ke-19 Tengku Ibrahim. Ini laki-laki. Artinya ada 2 laki-laki, Long Muhammad dan juga Long Tengku Ibrahim. Itu laki-laki. Yang lain Tengku Tengah, Tengku Merah, Tengku Zainab, Tengku Safiah. Ini semua perempuan. Yang ni 1 ibu. Jadi yang ni ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. Ya, sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni 6 orang, 1 ibu. Ada 6 beradik. Yang ke-9. Yang ke-20 Tengku Besar Tuan Soh. Dan yang ke-21 Tengku Cik Abdullah. Dan yang ke-22 Tengku Abdul Rahman. Ni 1 ibu, 3 beradik. Tengku Besar Soh, Tengku Cik dan Tengku Abdul Rahman. 3 beradik ni 1 ibu. Itu yang ke-21 kan. 21 ya tadi. 21. Kemudian yang berikutnya 22 Tengku Som 1 ibu. Yang ke-23 Tengku Yaakob 1 ibu. Jadi kira-kira semuanya ada 23 orang ataupun berapa tadi saya lupa. Sekitar 23 orang lah, ramai ya. Jadi putera-putera kepada Sultan Muhammad yang kedua ini bukan cucu kepada Sultan Muhammad kedua, itu putera kepada Tuan Besar, Tuan Tengku Muda Long Ahmad. Seramai 23 orang putera dan puterinya. Setelah besarlah setengah dari putera-putera itu, lalu kerja pula bersunat. Buatlah kerja bersunat. Ini berkhatan, majlis berkhatan. Setelah selesailah setengah, lalu dikahwinkan pula. Tiadalah dipanjangkan. Tuan Muda Long Kundur itu diambil Raja Kelantan. Peliharalah
sangatlah dikasihi masa itu, seorang pun tiada lebihkan melainkan cucunda itulah sebarang kehendaknya dituruti sekalian. Jadi rupanya di antara cucu-cucu kepada Sultan Muhammad yang kedua yang ramai ini, salah seorang daripadanya itu Tengku ataupun Long Kundur kan, Tuan Muda Long Kundur, itu anak anda kepada Long Ahmad tadi, dijadikan anak angkat kepada Sultan Muhammad yang kedua. Artinya dia ambil cucunda dia, dipelihara di istana dan diberikan keistimewaan dengan layanan yang terbaik. Maka Yang Maha Mulia Sultan Kelantan berkiralah dengan Raja Maha Besar hendak bergelar nama anak anda dan cucundanya setelah dibenar oleh Raja Besar pada hari yang baik bulan baik, maka bergelar Raja Kelantan dengan gelaran Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Muhammad yang kedua. Artinya selepas itu barulah Sultan Muhammad ini mendapat gelaran Sultan Muhammad yang kedua dengan gelarannya Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Muhammad yang kedua. Mengikuti nama Seri Paduka ayahanda saudaranya. Itu ayahanda saudara itu Sultan Muhammad pertama, dipakai nama sama, Sultan Muhammad yang kedua. Adapun anak-anaknya, yakni Long Ahmad tadi, digelar Yang Amat Mulia Raja Kelantan. Long Ahmad tu bergelar Raja Kelantan. Dia bergelar Sultan, Raja Muda tu bergelar Raja Kelantan. Cucunda digelar Yang Mulia Raja Bendahara. Jadi Long Kundur tu diberi pangkat Raja Bendahara, dan Long Ismail digelar Tengku Muda. Demikianlah, adapun dikira Duli Yang Maha Mulia, demikianlah sekata kan. Jadi anak-anak dan cucu-cundanya diberikan gelaran. Sultan bergelar Seri Duli Yang Maha Mulia Seri Sultan Muhammad yang kedua. Adapun anaknya Long Ahmad diberi gelar Yang Amat Mulia Raja Kelantan. Adapun cucundanya dua orang, iaitu Long Kundur diberi gelar Yang Mulia Raja Bendahara, dan Long Ismail diberi gelar Tengku Muda. Itu gelaran-gelaran yang telah diberi oleh Sultan Long Senik berdasarkan perkenan daripada Raja Muda, Raja Besar Siam. Baik, kemudian seterusnya disebut lagi, adapun dikira Duli Yang Maha Mulia dengan Raja Petani. Maksudnya Sultan Muhammad yang kedua ni pun berunding dengan Sultan Petani, iaitu Sultan Muhammad Petani. Raja Bendahara dikahwinkan dengan Tengku Embun dari putera Raja, dan putera Raja Petani Tuan Timun dikahwin dengan Tengku Biru. Jadi kahwin bersilang. Bersilang maknanya putera Raja Kelantan berkahwin dengan anak kepada Raja Petani. Putera Raja Petani berkahwin dengan anak kepada Sultan Muhammad yang kedua. Jadi dua beradik ni saya dipa, dia jadi biras sekali. Artinya putera Sultan Muhammad yang Kelantan, Sultan Muhammad kedua, Tengku Long Kundur, bukan Sultan Muhammad kedua, cucunda Sultan Muhammad kedua kan, Tengku Kundur dikahwinkan dengan Tengku Embun, anak Sultan Muhammad Petani. Adapun Tuan Timun, anak Sultan Petani, dikahwin dengan Tengku Biru, anak kepada Tengku Ahmad tadi, Long Ahmad tadi. Itulah kan, jadi kahwin tu adik-beradik kan, jadi bukan adik-beradik tapi maksudnya abang ambil yang perempuan, lepas tu abang yang belah sana ambil yang perempuan belah sini. Gitu. Demikianlah cerita orang tua-tua. Tiada berapa lama sampailah hukum Allah ke atas hambanya. Ini Sultan Muhammad. Sultan Muhammad Petani itu pun mangkat. Maksudnya mangkatlah, kembalilah ke rahmatullah. Maka Tengku Biru, isteri Tuan Timun Petani pun kembali ke rahmatullah. Oh, maksudnya Tengku Biru yang meninggal, bukan Sultan Petani yang meninggal, Tengku Biru. Mula-mula Tengku Biru ni berkahwin dengan Tengku Biru ni cucunda Sultan Muhammad, berkahwin dengan Tengku Timun. Maka takdir Allah Ta'ala sampailah ajalnya, maka Tengku Biru pun mangkat.
Bila Tengku Biru ni mangkat, tidak berapa lamanya, lalu dikahwinkan pula Tengku Puteri dengan Tuan Timun. Artinya dia pun kahwin pula dengan adik adinda kepada Tengku Biru, iaitu Tengku Puteri. Kerana sama cucu yang maha mulia, diberi ganti yang mati itu. Dan Tengku Besar Tan Limah berkahwin dengan Tengku Ngoh Raja Besu. Tadi kita ada salah seorang daripada puterinya bernama Tengku Limah. Tengku Limah dan Tengku Minah ni adik-beradik satu ibu. Kan? Tengku Limah itu ataupun Tengku Tan Limah dikahwinkan pula. Selepas daripada Tengku Puteri dikahwinkan, Tengku Puteri ni adik-beradik dengan Tengku Biru satu ibu. Kan? Bila mangkat Tengku Biru, maka Tengku Puteri itulah digantikan, dikahwinkan dengan Tuan Kundur. Kemudian Tengku Limah. Tengku Limah ni anak kepada ibu yang lain, iaitu adik-beradik dengan Tengku Minah. Maka Tengku Tan Limah itu berkahwin dengan Tengku Ngoh Raja Besu. Raja Besu ni sebenarnya keturunan Sultan Mansur Terengganu. Salah seorang daripada puteranya dijadikan Raja di Besut. Jadi salah seorang daripada anak anda kepada Raja Besu itu bernama Tengku Ngoh dikahwinkan dengan Tengku Tan Limah. Tengku Limah lah kan, kahwin Tengku Limah. Artinya putera Raja Besu ni dijadikan menantu Sultan Muhammad yang kedua. Dan Tengku Tan Limah berkahwin dengan Tengku Ngoh Raja Besu. Dan Tengku Tan Limah apa nama sama? Tengku Tan Limah dikahwin dengan Tengku Ngoh. Dan seorang lagi ni Tengku Tan Minah di satu ni. Tengku Tan Minah dikahwinkan dengan Tengku Cik Tuan Deraman. Tengku Cik Tuan Deraman iaitu anak Raja Menteri. Anak Raja Menteri mana tidak diketahui. Jadi dia kata suami salah seorang menantunya bernama Tengku Cik Tuan Deraman. Tengku Cik Tuan Deraman ni anak seorang Raja Menteri tapi tak diketahui oleh penulis asal usul dia. Anak raja mana tak tahu, tapi nama dia Tengku Cik Tuan Deraman. Dan Tengku Besar Maimunah dikahwinkan dengan Tengku Cik Gemuk. Tengku Cik Gemuk digelar orang. Dia pun dia tak sebut daripada mana, tapi orang panggil dia Tengku Cik Gemuk. Boleh jadi sebab dia gemuk, Tengku Cik Gemuk. Tadi Tengku Cik Tuan Deraman, ni Tengku Cik Gemuk. Gelaran ni, digelar orang. Dan Tengku Bongsu. Tengku Bongsu ni anak anda dengan ibu yang pertama tadi, yang paling bongsu sekali. Tengku Bongsu dikahwinkan dengan Engku Cik juga namanya. Digelar orang Engku Cik, Engku Bongsu. Kali ni Engku Bongsu ni lelaki. Yang Engku Cik ni pula perempuan. Ada pun tadi Tengku Cik Deraman dengan Tengku Cik Gemuk tu yang laki-laki. Kan? Anak anda yang perempuan daripada Sultan Muhammad yang pada cucunda perempuan Sultan Muhammad tu dikahwinkan dengan mereka. Ada pun yang baru ni Tengku Bongsu itu anak anda kepada Sultan Muhammad anak anda kepada Long Ahmad daripada ibu yang pertama. Laki-laki dikahwinkan dengan Engku Cik juga namanya, maka digelar orang Engku Cik, Engku Bongsu. Jadi kira macam dilakopkan dengan nama suaminya, Engku Bongsu. Kemudian Tengku Yah. Tengku Yah ni mungkin Tengku Safiah. Ada satu tadi nama dia Tengku Safiah. Jadi yang lain-lain tu tak ada nama Yah. Kan? Tengku Minah, Tengku Limah, Tengku Maimunah, Tengku Puteri, Tengku Biru, Tuan Biru, semua dah ada ni. Dan yang tak ada sini Tengku Zainab, Tengku Merah, Tengku Tengah, Tengku Zainab dan Tengku Safiah. Jadi kita rasa mungkin Tengku Yah yang disebutkan sini kan Tengku Yah, mungkin Tengku Safiah tu lah. Tengku Safiah, Tengku Yah. Dia pun kata Tengku Yah. Adapun Tengku Yah dikahwinkan Engku Muhammad, anak Raja Menteri kerabat juga kepada Yang Maha Mulia. Kepada Yang Maha Mulia. Salah seorang daripada kaum kerabat Raja Kelantan tu nama dia Engku Muhammad. Jadi itu dikahwinkan dengan Tengku Yah. Setelah berapa tahun lamanya, maka Yang Maha Mulia Raja Mendahara mendapat seorang putera laki-laki
Tapi tidak dengan Tengku Embun, tidak dengan Tengku Embun bersama Tuan Senik. Gini, dulu yang Raja Bendahara, yakni Long Ahmad. Raja Bendahara Long Kundu kan, dapat seorang puteranya laki-laki, tetapi tidak dengan Tengku Embun. Maksud tadi dia mengahwinkan Tengku Kundu tadi, Raja Bendahara tadi dengan Raja Embun, Tengku Embun kan, anak Raja Petani. Tapi Raja Bendahara itu mendapat seorang anak bukan dengan Tengku Embun, mana anak dari ibu yang lain, bernama Tuan Senik. Artinya Tuan Senik cicit kepada Sultan Muhammad yang kedua. Dan yang perempuan dengan Tengku Embun tiada dapat, tetapi kata-kata dapat satu, dapat juga mati dalam perut. Ini maksud dia. Pertama, Long Kundu tadi atau Raja Bendahara berkahwin dengan Tengku Embun, tetapi tidak mendapat anak Tengku Embun. Dia dapat anak dengan seorang ibu yang lain bernama Tuan Senik. Dan Yang Maha Mulia Sultan pun dapat pula seorang putera bernama Long Jaafar. Jadi ketika tengah anak-anak dan cucu-cucunya sedang membiak ni, tiba-tiba di hujung usia yang tua itu, Sultan mendapat seorang putera bernama Long Jaafar. Jadi Long Jaafar ni kira-kiranya lahir pada satu usia yang sama dengan cucu dan cicit saudaranya. Dan Long Jaafar ni adalah adinda kepada Long Ahmad. Long Ahmad itu anak dia Sultan Ahmad itu. Jadi dia adinda. Kan? Yang mana dia lahir selepas daripada anak-anda kepada Long Ahmad ini sudah pun mempunyai anak. Sedangkan anak-anda Long Ahmad itulah anak saudaranya, dan anak-anak betul adalah cucunda saudaranya. Artinya cicit atau cicinda kepada Sultan Kelantan. Jadi Long Jaafar ni yang terkemudian. Sebenarnya Long Jaafar yang disebut di sini ialah ayahanda kepada Tengku Panglima, kan? Tengku Besar Panglima, apa namanya? Tengku Panglima Long Ahmad, kan? Apa ni? Tengku Ahmad Panglima Raja. Tengku Ahmad Panglima Raja. Itu ayahanda kepada Datuk Tengku Iskandar. Tengku Iskandar yang terkenal, kan? Tengku Iskandar, dan juga Datuk Tengku Zaid. Satu lagi siapa? Tengku Nur Asyah, kan? Nur Asyah bekas ahli parlimen Tumpak. Tengku Zaid tu bekas ahli parlimen Pasir Mas Hilir. Adapun Tengku Iskandar tu yang terkenal lah di Pasir Mas. Itu ayahanda kepada ataupun nenda kepada cucunda kepada Long Jaafar. Demikian setelah berapa tahun lamanya, Raja Bendahara pun banyaklah dapat puteranya laki-laki dan perempuan. Dengan Tengku Embun tiada dapat, artinya semua putera kepada Tengku Long Kundu ni ialah anak dengan ibu selain daripada Tengku Embun. Tengku Embun tiada dapat, kata dia. Tapi kata-kata dapat juga mati dalam perut. Artinya Tengku Embun ni pernah mengandung lah, tapi keguguran, kita panggil, kan? Keguguran, mati dalam perut, dia kata. Artinya Long Kundu tidak mempunyai putera ataupun puteri dengan Tengku Embun. Tak sempat melahirkan mana-mana putera dan puteri. Adapun semua anak-anak yang disebut banyak tadi tu dengan ibu yang berlainan, ibu yang lain. Adapun anak-anak Raja Bendahara itu seperti tersebut di bawah ini. Tuan Long Senik, satu ibu. Long Senik itu kemudian bergelar Sultan Muhammad yang keempat. Sultan keempat
4 tu long senik lah. Kan? Tuan long senik 1 ibu. Tengku Wuk 1 ibu. Tuan Long Ahmad dan Tuan Embun, Tengku Embun dan Tengku Biru dan Tengku Sofiah 1 ibu. Dan Tuan Zainal Abidin 1 ibu. Tuan Zainal Abidin ni pun terkenal juga. Saya dikenal sebagai Long Zainal Abidin, pernah menjadi raja atau Sultan Dewa. Iaitu ayahanda kepada Tengku Hamzah, Tengku Sri Maharaja, Sri Besar Kelantan dahulu. Dan juga sekaligus nenda kepada Tengku Razali Hamzah. Kan? Tengku Razali Hamzah. Tengku Aziz. Termasuk Tengku Azizah, bonda kepada Tengku Anis, Raja Perempuan Kelantan. Kan? Termasuk juga nenda kepada Tengku Rizam, Tengku Temenggung sekarang, kan? Tan Sri Datuk Tengku Rizam. Itu termasuk cucunda kepada Tuan Zainal Abidin. Tuan Zainal Abidin 1 ibu. Dan lagi adik-beradik Raja Bendahara itu dapat juga puteranya tapi tiada bilangannya, kerana maklum saja tuan-tuan, adapun anak-anak yang amat mulia Raja Muda Penambang yang bernama Tengku Besar, apabila sampai umurnya 10 tahun, 10 tahun lebih kembali ke rahmatullah. Maka dapat pula dengan bini yang lain bernama Tengku Cik pula adanya. Jadi di sini disebutkan putera-putera kepada Raja Bendahara ataupun Long Kundur. Itu cucunda kepada Sultan Muhammad yang kedua. Berapa orang putera? Yang pertama Long Senik. Long Senik itu Sultan Muhammad yang keempat, 1 ibu. Yang kedua Tengku Wuk 1 ibu. Yang ketiga Long Ahmad 1 ibu bersama dengan yang keempat Tengku Embun. Yang kelima Tengku Biru. Yang keenam Tengku Sofiah. Jadi yang ketiga, keempat, kelima, keenam ni dengan 1 ibu yang lain. Ni ada 4 beradik. Kemudian yang ketujuh Tuan Zainal Abidin. Tuan Zainal Abidin 1 ibu. Tuan Zainal Abidin 1 ibu. Sekat tu je. Kemudian dia kata lagi, saya ber-7 orang anak anda kepada Long Kundur. Lagi adik-beradik Raja Bendahara itu dapat putera. Tapi ada bilangannya. Maka adik-beradik tadi kan 20 orang, 23 orang semua adik-beradiknya kan. Jadi anak-anak itu tak dibilang lah. Kerana ramai sangat yang disebut ni kerana generasi yang mewarisi takhta. Kemudian katanya lagi, yang amat mulia Raja Muda Penambang. Adapun anak-anak yang amat mulia Raja Muda Penambang yang bernama Tengku Besar. Raja Muda Penambang tu ada putranya nama Tengku Besar. Kita bincang tadi kan lahir seorang Tengku Besar. Tengku Besar itu ketika umurnya lebih 10 tahun ataupun 10 tahun lebih, mana dalam 10 tahun lebih, kembali ke rahmatullah. Maka dapat pula dengan bini yang lain bernama Tengku Cik. Dapat seorang anak lain, anak lain daripada isteri yang bernama Tengku Cik. Adanya dan bila tahun sampai 1297 pada 10 hari bulan Zulhijjah pukul 3.30 mulai turun angin serta hujan sampai malam hari. Makin besarlah angin hujan, tiadalah apa kedengaran lagi, memberi dahsyat sekalian manusia serta dengan ketakutan. Dan rumah-rumah dan bangsa pun habis dibawa oleh angin itu serta pohon kayu. Demikianlah katanya 1 hari 1 malam berhentilah adanya setelah sampai pada 1304. Cerita lain pula, habis kat situ adanya. Jadi cerita yang berikutnya selepas habis kisah putera-putera raja tadi, kata dia pada 10 Zulhijjah tahun 1297. Saya anggarkan dia berlaku sekitar tahun 1880 Masihi. Tapi kan tepat, saya anggar saja, kan tak dicatatkan sini. Tapi tarikh hijriahnya 10 hari bulan Zulhijjah
1297. Tahun tu mari ribut yang kencang satu hari satu malam. Ribut kencang yang menyebabkan habis semua, terbang rumah-rumah orang selama satu hari. Ini hari macam ribut Taufan lah, kita kata ribut Taufan, berlaku satu hari satu malam pada 10 Zulhijjah tahun 1297. Yang saya anggarkan sekitar tahun 1880. Ketika ini masih lagi diperintah oleh Sultan Muhammad yang kedua. Mana Sultan Muhammad yang kedua sudah memerintah sekitar 41 tahun ketika ini. Maka selepas satu hari satu malam, berhentilah angin itu adanya. Jadi ribut kencang itu, angin taufan itu berlaku selama satu hari satu malam. Maka banyaklah kemusnahan-kemusnahan yang berlaku. Kalau kita masih ingat lagi ketika kita membaca riwayat Kelantan oleh Hasan Asy'ari itu juga, dia juga ada mencatatkan peristiwa ini berlaku pada dekad 1880-an itu. Setelah sampai kepada tahun 1304, iaitu lebih kurang 7 tahun kemudian, ataupun 1886 ataupun 87, itulah lebih kurang. Tapi di sini berlaku peristiwa pada 2 hari bulan Safar tahun 1304. Itu sekitar tahun 1886. Sampailah hukum Allah Ta'ala ke atas hambanya. Lalu kembali ke rahmatullah yang maha mulia Sultan Muhammad yang kedua. Mangkaklah Sultan Muhammad yang kedua selepas baginda memerintah sekitar 47 tahun. Sekitar itulah, sekitar hampir sekitar 47 tahun memerintah. Daripada tahun 1839 sampai tahun 1886. Maka pada 2 hari bulan Safar 1304, mangkaklah Sultan Muhammad yang kedua. Lalu disempurnakan oleh anak cucunya akan jenazah dibawa ke Makam Langgar, tempat perkuburan ayandanya dan bondanya. Itu adanya, lalu itu adanya. Lalu digelar orang sampai sekarang almarhum tua ataupun almarhum Sultan Mulut Merah. Jadi digelar almarhum tua itu kerana baginda mangkat dalam usia yang sangat tua, memerintah selama 47 tahun. Jadi digelar Sultan Mulut Merah, almarhum Sultan Mulut Merah. Memang kerana gelaran Sultan Muhammad yang kedua itu yang disebut rakyat itu dah Sultan Mulut Merah, kan? Demikianlah adanya. Maka Raja Kelantan, Long Ahmad lah memerintah negeri. Adapun anak dia yang maha mulia raja itu, macam disebut-sebut rakyatnya, itu Long Idris. Tuan Long Idris itu disebut Tengku Putra dan Long Tengku Long. Oh, di sini ada keciciran lagi. Satu muka surat. Tengku Long, lepas tu hilang satu muka surat. Muka surat yang ke-71 hilang. Jadi di sini yang kita tahu, Tengku Idris itu disebut sebagai Tengku Putra. Sebenarnya dalam sejarah Kelantan bermula dengan Tengku Idris inilah raja, bakal raja digelar Tengku Putra ataupun Tengku Indra. Tengku Indra, kan? Kemudian Tengku Long. Tengku Long tak tahu apa ceritanya. Muka surat baru ada keciciran. Tak ada satu muka surat kat sini. Jadi kemungkinan di muka surat 21 itu dikisahkan kedudukan putera-putera baginda Long Ahmad itu, dari kedudukannya, jawatan-jawatan ataupun gelaran-gelarannya, dan Sultan Long Kundur ataupun Long Ahmad itu sudah pasti ditabalkan menjadi sultan dengan gelaran Sultan Ahmad, kan? Tapi tak banyak kisahnya, kerana kisah dia pada ruang yang ni. Kemudian ada satu kisah di ini disebut di kalangan putera-puteranya itu, kata dia, maka dimurkai oleh ayandanya Sultan Ahmad. Salah seorang daripada puteranya iaitu Tengku Idris itu, Tengku Idris yang di awal tadi kan dikenali sebagai Tengku Putra. Ada satu jawatan dia digelar Tengku Putra. Dan
Kemudian mungkin ada satu peristiwa yang berlaku yang kita tercicir daripada muka surat yang ke-31 ini, tapi diberitahu, dimurkai oleh ayahandanya. Mungkin ada satu peristiwa lah yang berlaku. Kemudian Tengku Putra ataupun Tengku Idris itu dimurkai oleh ayahandanya Sultan Ahmad, serta dihalau, maknanya dihalau keluar daripada istana. Maka larilah Tengku Putra pergi duduk di Semerak. Semerak ni maknanya Semerak Pasir Putih itulah, di Cangruku, di Semerak. Sebab itulah digelar orang Tengku Petra Semerak. Digelar orang Tengku Petra Semerak. Sebenarnya Tengku Petra Semerak ni dia ada istana di Cangruku. Kalau kita pergi ke Cangruku ataupun ke Semerak, kita tanya orang tua-tua, memang mereka masih ingat di situ ada satu istana yang disebut Istana Tengku Petra Semerak. Tapi satu dah tak ada sekarang. Selepas itu, setelah sampai tahun 1307, iaitu 4 tahun selepas kemangkatan ayahandanya mangkat 1304, 1307, lebih kurang hampir 4 tahun itu pada 6 hari bulan Rajab. 6 bulan Rajab, sampailah hukum Allah ke atas hambanya. Lalu Sultan Ahmad kembali ke rahmatullah ta'ala. Tinggal negeri yang fana, balik ke negeri baqa. Lalu disempurnakan oleh anak-anak sekalian di makam Langgar, tempat perkuburan ayahandanya itu. Maka di sini, tuan-tuan sekalian, kita dapati bahawa Sultan Ahmad ini hanya memerintah Kelantan sekitar 4 tahun sahaja, daripada tahun 1304 di awal tahun. Kadang-kadang Sultan Muhammad itu mangkat pada 2 hari bulan Safar. Masih di awal tahun, bulan yang kedua kan, Muharram, Safar, bulan yang kedua. Kemudian pada pertengahan tahun, ada sekitar bulan 8, Rejab, Sya'ban, Ramadan, bulan 7 kan. Bulan yang ke-7 atau bulan yang ke-6. Rejab kan, 6. Bulan yang ke-6, mangkatlah Sultan Ahmad pula. Selepas merintah kira-kira 3 tahun setengah ataupun hampir 4 tahun lah. Merintah mangkat, lalu dikebumikan di perkuburan ataupun makam Langgar, tempat ayahandanya dan juga datuk neneknya itu dikebumikan. Maka Raja Kelantan lah yang merintah kerajaan paduka ayahandanya. Raja Kelantan tu maknanya merujuk kepada Tuan Kundur tadi. Tuan Kundur dijadikan Raja Kelantan kan. Memerintah tempat paduka ayahandanya. Adanya tempat ayahandanya itu adanya. Maka Yang Maha Mulia Raja Kelantan Long Kundur pun menyuruh paduka anaknya Tengku Muda Kecil Tuan Zainal. Jadi Tuan Zainal Abidin ni kira anak yang kecil, dikenal sebagai Tengku Muda Kecil. Ataupun Raja Muda. Kemudian dipanggil Raja Muda. Raja Muda Kecil itu anak dia kepada Long Kundur, bawa surat pergi ke Bangkok serta kepala mayat Sultan Ahmad itu tiada berapa lamanya. Serta kepala mayat Sultan Ahmad itu. Gitu. Susah juga baca tadi titik ni kan. Jadi bila Sultan sudah meninggal, jadi Tok Ahmad Long Kundur pun jadilah memangkulah jawatan Raja Sultan Kelantan itu sebagai Raja Kelantan, memangku jawatan. Lalu diperintahkan oleh Sultan ini kepada anak dia Tengku Kecil Tuan Zainal Abidin supaya pergi ke Bangkok bawa surat dan juga kepala mayat Sultan Ahmad. Kerana membawa pemakluman lah kepada Raja Bangkok berkenaan dengan kemangkatan Sultan Ahmad. Tiada berapa lamanya kembalilah balik ke Kelantan adanya. Pada malam Ahad 23 hari bulan Zulkaidah 1306. Artinya setahun atau 6 bulan sebelum kemangkatan Sultan Ahmad tadi, Tengku Sri Indra dapat anak laki-laki dengan Nik Zainab. Artinya Tengku Sri Indra di sini ialah merujuk kepada Long Kundur lah tu. Long Kundur. Kerana Long Kundur tak pegang Tengku Sri Indra.
dan isterinya bernama Nik Zainab kan. Nik Zainab Muhammad Amin. Pada 30 hari bulan Zulkaidah 1307 pukul 7 pagi disambut sekalian adik-beradik dan kerabat kerana istiadat hendak menggelarkan Raja Kelantan. Setelah sempurna istiadat lalu, Raja Kelantan menjadi Seri Sultan Muhammad yang ketiga. Dan Raja Muda Tuan Ismail digelar Raja Kelantan. Dan Tengku Seri Indra digelar Raja Muda. Dan Tengku Zainal Raja Muda Kecil digelar Tengku Seri Indra. Demikianlah adanya. Jadi oleh kerana kita tercicir satu muka surat, ada gelaran-gelaran yang telah diberikan kepada anak-anda Sultan Ahmad itu, kita tidak ketahui. Tak ketahui, tapi di sini disebutkan bahawa berlaku peralihan-peralihan gelaran itu. Di mana selepas saja kemakatan Sultan Zainal Abidin, jadi anak-ananya Raja Long Kundur itu, Long Kundur diterima oleh Raja Siam untuk menjadi Raja Kelantan. Lalu diberi gelar Seri Sultan Muhammad ketiga. Jadi pakai semula nama Muhammad. Jadi Muhammad pertama, kemudian Muhammad kedua, kemudian Sultan Ahmad, kemudian Muhammad ketiga. Long Kundur itu digelar Sultan Muhammad yang ketiga. Dia baginda digelar Sultan Muhammad ketiga, maka adindanya Raja Muda Tuan Ismail dijadikan Raja Kelantan. Raja Kelantan itu maknanya orang ranking yang paling atas sebagai bakal raja. Kemudian Tengku Seri Indra. Tengku Seri Indra ni artinya Ustaz Ismail tu. Tengku Ismail tu. Tapi bukan Tengku Ismail. Di sini Tengku Seri Indra ni ialah Long Senik. Long Senik yang baru. Tadi Long Senik Mulut Merah, kemudian ada satu lagi Long Senik. Long Senik itu ialah anak anda kepada Sultan Muhammad yang ketiga. Long Senik anak anda kepada Sultan Muhammad yang ketiga. Long Senik itu digelar Tengku Seri Indra. Lalu Tengku Seri Indra itu ataupun Long Senik digelar pula Raja Muda. Dan Tengku Zainal Abidin, Tengku Muda Kecil itu digelar sebagai Tengku Seri Indra. Demikianlah gelaran pada hari itu. Jadi ada berubah-ubah beralih-alih perjawatan itu ekoran kematian Sultan. Kan? Jadi agak sayang lah bila ada keciciran satu muka surat pada muka surat satu ni, gelaran-gelaran yang telah diberikan kepada anak anda Sultan Ahmad sebagai seorang sultan yang mempunyai 23 orang putera dan puteri. Maka banyaklah gelarannya kan. Kemudian cucunda juga. Kemudian apabila baginda makat, maka oleh kerana anak-andanya Tengku atau Long siapa tadi nama dia, Long Kundur kan. Long Kundur dijadikan sultan bergelar Sultan Muhammad yang ketiga. Dan salah seorang anak-anaknya Raja Muda Tuan Ismail digelarkan Raja Kelantan, naik pangkat satu dari Raja Kelantan. Adapun jawatan berikutnya itu disandang oleh anak-anda kepada Sultan Muhammad yang ketiga, iaitu Long Senik yang sebelum ini bergelar Tengku Seri Indra dijadikan Raja Muda. Tengku Zainal Abidin yang sebelum ini bergelar Tengku Muda Kecil bergelar Tengku Seri Indra. Setelah sudah istiadat bergelar, lalu diperjamukan makan minum sekaliannya, maka banyak adik-beradik yang mengacaunya. Jadi adik-beradik ni mengacau. Adik-beradik ramai 23 orang kan. Jadi mengacau itu maknanya buat halah, buat kerenah, ataupun mungkin ada berlaku perebutan tahta dan sebagainya. Tengku Saleh, yang salah seorangnya adik-beradiknya Tengku Long Saleh. Long Saleh ni anak dia kepada Sultan Muhammad, adinda kepada anak dia kepada Sultan Ahmad, adinda kepada Long Kundur, Seri Sultan Muhammad yang ketiga itu. Long Saleh kerana ianya kakak Sultan.
Jadi Long Saleh ni pun buat hal lah kerana sepatutnya dia rasa dia je sultan pasal dia lebih kakak, lebih tua. Tiba-tiba yang tak jadi sultan tu Long Kundur. Dari sini timbul kakak ni mungkin kerana perbezaan ibu. Kan ibu yang ramai tadi kan. Jadi yang disebut anak pertama Long Kundur ni anak dengan ibu Gahara. Adapun ibu-ibu yang lain tu di sini disebut Long Saleh tu lebih tua, kakak sultan. Oleh kerana dia berlainan ibu dan ibunya itu bukan ibu Gahara, jadi tak diangkat di sultan. Lalu di sini buat hal. Maka kata dia, lalu digelar oleh Duli Yang Maha Mulia oleh Mahir Sultan Tengku Temenggung. Jadi diberi gelaran Tengku Temenggung tu kepada Long Saleh, kekandanya. Maka Tuan Long Saleh pun bila dapat gelar itu barulah duduk diam adanya. Barulah dia pun duduk diam. Dia dapat jawatan tu diam. Maka tiada berapa lamanya Sultan Muhammad yang hambanya, iaitu Sultan Muhammad ketiga yang hambanya lalu kembali ke rahmatullah Sultan Muhammad yang ketiga, tinggal negeri Fana, balik ke negeri Baqa. Maka berkabunglah sekalian adik-beradik dan anak-anak, anak beranak, lalu disempurnakan jenazah almarhum itu, dibawa makamkan di Langgar, tempat perkuburan raja-raja. Lalu digelar orang almarhum bongsu ataupun almarhum raja bendahara. Adapun baginda almarhum lah seorang isteri bernama Tuan Nik. Setelah setengah kata berputera pada masa ada hayat almarhum, setengah kata berputera sesudah mangkat almarhum. Almarhum meninggalkan 8 orang putera laki-laki dan perempuan. Dan yang putera itu yang bongsu bernama Tengku Rahman dipelihara oleh Yang Maha Mulia ayahanda saudaranya. Jadi di sini disebutkan pada kita selepas Sultan Muhammad yang ketiga ini memerintah beberapa ketika sahaja. Ada saya kata hanya sekitar setahun sahaja memerintah, lalu mangkatlah Sultan Muhammad yang ketiga. Kenapa dia baginda mangkat itu tak disebutkan di sini. Tapi baginda hanya memerintah setahun sahaja, maka berakhirlah zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang ketiga. Itu sekitar tahun 1801. Tadi Sultan Muhammad yang kedua mangkat pada 1886. Kemudian di tahun yang ketiga pemerintahan Sultan Ahmad, iaitu sekitar tahun 1889, mangkatlah Sultan Ahmad digantikan oleh anaknya Sultan Muhammad yang ketiga. Sultan Muhammad ketiga tu memerintah sekitar 1 tahun saja dan mangkat pada tahun 1891. Lebih kurang itulah tahun-tahun pemerintahnya. Maka dengan itu berakhirlah zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang ketiga. Dan disebutkan ketika baginda mangkat, salah seorang daripada isterinya bernama Tuan Nik. Ada riwayat kata ketika tengah sarat mengandung. Jadi ketika mangkatnya Sultan Muhammad yang ketiga itu, ada riwayat kata dia sempat melahirkan anak. Ada yang kata dia melahirkan anak sesudah Sultan Muhammad yang ketiga itu meninggal ataupun mangkat. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila mangkat saja Sultan Muhammad yang ketiga, maka berakhirlah kisah baginda. Cuma disebutkan di sini bahawa baginda mempunyai 8 orang putera laki-laki dan juga perempuan. Dan putera yang bongsu itu bernama Tengku Rahman. Tengku Rahman tu maksudnya anaknya kepada Tengku Tuan Nik yang dikatakan lahir kemungkinan pada saat kematian itu ataupun selepas kematian tersebut. Lalu Tengku Rahman itu dipelihara oleh ayahanda saudaranya, oleh Yang Mulia. Tengku dipelihara oleh Yang Mulia. Yang Mulia itu kan Sultan yang menggantikan. Disebutkan di sini yang menggantikan Sultan Muhammad yang ketiga ini ialah adindanya Long Mansur, Sultan Mansur.
Jadi Sultan Mansur ni ambil Tengku Abdul Rahman ni dipeliharanya. Ada pun anak-anak yang lain tu dikahwinkan semuanya, dan insya-Allah kisah keluarga Sultan Mahmud yang ketiga, anak-anaknya ini bersama dengan zaman pemerintahan Sultan Mansur ini kita akan baca pada sesi akan datang. InsyaAllah tuan-tuan semua, kisah-kisah yang diceritakan lebih detail, anak-anak, putera-putera, keturunan dan juga peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sesi yang akan datang ini, kita juga akan bertemu dengan kisah-kisah berkait dengan pemberontakan yang berlaku di Pahang, kemudian implikasinya yang juga melibatkan Raja Jerang dan juga Tengku Selia Raja dan beberapa pembesar lain. Ekoran peristiwa pemberontakan orang kaya Semantan ataupun Datuk Bahaman itu, kan. Maka insya-Allah kisah-kisah itu kita akan baca dalam sesi akan datang. Jadi kita berhenti setakat dulu malam ni. InsyaAllah kita akan bertemu semula. Walaupun saya telah start ingin menyampaikan pesanan kepada seluruh rakyat Kelantan supaya kita terus mematuhi SOP dan pastikan tuan-tuan mengambil vaksin. Mengambil vaksin kerana sekarang ni Kelantan menduduki tangga yang kedua yang paling banyak dari segi pertambahan kes-kes baru setiap hari. Kita tak mahu tiba-tiba tuan-tuan semua turut dijangkiti oleh virus ini. Jadi sebagai usaha dan langkah besar kita ialah kita dengan membesarkan jiwa kita besar, dengan jiwa besar kita ambil vaksin untuk kebaikan bersama. Kalau kita boleh rasa kita boleh selamat, tapi belum tentu orang di sekitar kita selamat. Jadi untuk mengelakkan kita dijangkiti dan menjangkitkannya kepada orang lain, kita ambillah vaksin. Kita ambillah vaksin supaya kita boleh hidup seperti biasa, normal yang biasa, insya-Allah. Ya. Jadi kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi